Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke SH Studio. Cerita ini dikongsi oleh Hisham, iaitu seorang pemandu teksi. Kata beliau, cerita ini berlaku di zaman kegawatan ekonomi tahun 1997 dan 1998. Yang mana ketika itu banyak memberi kesan kepada ekonomi negara dan juga rakyat. Begitu jugalah kepada Hisham sebagai pemandu teksi, sedikit sebanyak memberi kesan dengan krisis tersebut. Hidup pada waktu itu memang kena belajar berjimat cermat. Isu tentang kegawatan ekonomi ini sentiasa menjadi topik perbualan, tak kira semasa memandu ataupun ketika lepak bersama dengan kawan-kawan. Kata Hisham lagi, jadi pemandu teksi pada waktu itu bukannya banyak duit pun. Kalau ada penumpang, maka adalah rezekinya. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Lagipun pemandu teksi dalam bandar ni bukannya dia seorang sahaja. Itulah sebab dia kata bergantung pada rezeki masing-masing. Bila dalam keadaan kegawatan ekonomi ini, penumpang pun macam berkira nak naik teksi. Mereka lebih memilih untuk menaiki pengangkutan awam yang lain kerana lebih jimat. Tetapi bukannya tak ada langsung, ada juga yang naik teksi, tapi jumlahnya agak berkurang daripada biasa. Pada suatu hari, Hisham dengan kawan-kawan dia ni menunggu penumpang. Lepas seorang-seorang kawan dia dapat penumpang dan menghantar penumpang ni ke destinasi masing-masing. Hisham pula pada masa tu tak ada yang nak naik. Dia pun jadi hairan. Bila orang datang je dekat teksi dia, mesti tak jadi naik, mesti keluar balik. Hisham jadi tertekan. Pendapatan dia pun terjejas. Sehari dua tu tak apa lagi, ni dah masuk 4 hari, tak ada orang nak naik. Dia pun jadi hairan, kenapa orang tak nak naik kereta dia? Bila Hisham ajak naik kereta dia, penumpang ni akan geleng kepala tak nak. Lebih memilih teksi lain daripada teksi Hisham yang berada di depan mata. Tetapi walau bagaimanapun, Hisham tetap bersabar. Sehinggalah pada suatu malam, dia memandu seorang diri nak balik. Selepas dia agak kecewa kerana pada hari itu langsung tak ada penumpang yang nak naik teksi dia. Dia berasa memang agak pelik kerana tak seperti sebelum ini, sehingga seorang pun tak nak naik teksi dia. Dia berkata dalam hati dia, takkanlah krisis ekonomi begitu teruk sekali, sedangkan kawan dia yang lain dapat je penumpang. Kenapa aku langsung tak dapat penumpang? Pada waktu itu dia melayan perasaan dia sendiri. Sampai dia sendiri pun tak perasan dia telah melewati kawasan perumahan yang agak gelap sedikit, sebab lampu jalan tak ada di sepanjang jalan tersebut. Sebenarnya Hisham secara tak sengaja melalui jalan tersebut. Dalam hati dia, tak apalah, cepat sikit sampai ke rumah. Lagipun jalan tu bukannya dia tak biasa lalu. Dia biasa lalu tapi di waktu siang, bukan di waktu malam. Kalau malam memang gelap gelita, jawabnya. Bukan dia takut ke apa, tapi jalan di situ sebenarnya tak berapa elok, berlubang-lubang. Jadi pada malam tu dia secara tak sengaja telah pun masuk dalam kawasan tersebut. Mungkin dia terbawa-bawa perasaan yang tak puas hati akibat tak ada penumpang. Kereta yang dibawa oleh Hisham ni terhanggut-hanggutlah jadinya apabila terlanggar lubang. Jadi dia terpaksa membawa kereta tu dalam keadaan perlahan. Tapi dia membebel juga, apalah jalan macam ni pun tak tampal. Kemudian dia matikan aircon dalam kereta dia. Lalu dia turunkan cermin tingkap supaya mendapat udara yang lebih segar.
Dia kata dia dah rimas lah duduk dalam aircon lama-lama, tambah-tambah dalam keadaan kusut macam ni. Masa tu dia baru teringat yang dia ada VCD mengaji yang baru dibeli. Apabila dia nak pasang, tiba-tiba player pula tak berfungsi. Terbantut hasrat dia untuk mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran supaya fikiran dia yang kusut tu dapat tenang. Selepas dia melintas kawasan perumahan tu, tiba-tiba dia melalui pula kawasan yang di mana kiri kanannya terdapat pokok-pokok yang agak besar. Dengan tiba-tiba kat situ dia melihat ada kelibat seorang perempuan yang memakai sari yang sedang berjalan. Dia berjalan ke depan dan membelakangi Hisham. Perempuan tu berjalan laju seperti melarikan diri dari sesuatu. Keadaan dia nampak tergesa-gesa. Lepas tu dia mendengar dengan jelas bunyi gelang kaki datang daripada perempuan itu tadi. Dalam hati Hisham, perempuan ni nak ke mana pula tengah-tengah malam ni? Ketika itu sebenarnya jam sudah menunjukkan 12 tengah malam. Hisham pun sebenarnya risau, kok ada yang mengejar perempuan itu. Kemudian Hisham pun kejarlah perempuan itu sehingga betul-betul dekat dengan perempuan tu. Dia pun panggil, "Dek, dek." Selepas itu perempuan itu pun berhenti. Dia berada betul-betul di sebelah teksi Hisham. Tetapi perempuan itu kaku. Nampak bahagian badannya sahaja sebab dia berdiri dekat pintu depan. Kemudian Hisham pun bertanyalah, "Dek, nak pergi mana malam-malam ni?" Masa tu Hisham memang tak ada sangka apa-apa pun. Kemudian perempuan itu pun membongkokkan tubuh, menjenguk si Hisham. Masa dia jenguk si Hisham ni, Allahu Akbar, terkejutnya si Hisham kerana perempuan itu mempunyai muka yang agak buruk. Ada ulat, matanya pula merah menenung ke arah Hisham. Memang jantung Hisham macam tu rasa nak luruh. Apa lagi, Hisham kata, dia terus masukkan gear dan pecut meninggalkan perempuan itu. Waktu dia sedang memecut kereta dengan laju tu, tiba-tiba radio dia terpasang dengan sendirinya, disusuli dengan lagu-lagu Tamil dan juga bunyi gelang-gelang kaki. Masa tu memang kecut kepala si Hisham. Dia tak peduli dah lubang ke apa, memang dia langgar habis-habisan. Masa tu juga hidung si Hisham ni terhidu bau benda yang agak busuk. Memang nak muntah rasanya. Dia rasa macam ada sesuatu pula duduk di belakang kereta dia. Dia cuba mematikan lagu-lagu Tamil tu, tetapi tak berjaya. Tapi si Hisham ni dia tak cemas. Dia baca apa sahaja ayat-ayat Al-Quran yang dia ingat, yang dia terlintas dalam kepala. Bila sampai di tempat yang terang sikit, dia tengoklah cermin pandang belakang. Alangkah terkejutnya dia buat kali yang kedua apabila dia nampak tempat duduk belakang dia ni dipenuhi oleh orang yang wajah mereka bertutup dengan kain sari. Memang meremang habislah bulu roma. Masa tu dia baca ayat kursi kuat-kuat. Semakin kuat pula bau yang datang menusuk ke hidung dia. Dia terpaksa buka tingkap luas-luas supaya bau busuk tu beredar keluar. Masa tu juga dia rasa kereta dia ni macam semakin berat untuk bergerak. Oleh kerana dia dah tak tahan lagi, dia turun daripada teksi itu dan dia tinggalkan teksi dia kat situ. Dia berlari dan menahan teksi orang lain, yang mana kebetulan ada teksi yang lalu di kawasan itu. Rupa-rupanya teksi itu adalah teksi kawan si Hisham juga, yang kebetulan lalu di kawasan itu. Jadi dia pun berceritalah kepada kawan dia apa yang dia alami. Jadi kawan dia pun pesan kepada Hisham supaya pergi berubat sebelum keadaan jadi bertambah melarat. Dan dia pun mendengarlah saranan daripada kawan dia. Dia cari orang yang boleh tengokkan, yang boleh pulihkan semangat dia kembali. Beberapa hari kemudian, akhirnya Hisham dapat tahu bahawa kusyen tempat duduk di belakang teksi dia tu ada benda berupa gelang kaki yang dibaluti dengan kain sari yang ada kesan tompok-tompok darah.
dan di dalamnya pula ada tanah dan abu. Rupa-rupanya barulah Hisham tahu kenapa ramai penumpang tidak mahu naik teksi dia. Dia pun tak tahu apa tujuan benda itu diletakkan di dalam teksi dia dan siapa sebenarnya yang melakukan perkara terkutuk tersebut. Daripada kejadian tersebut, Hisham berhenti daripada membawa teksi. Dia cari kerja lain. Dia kata mungkin rezeki dia di tempat lain. Hisham juga berkata dia tidak berdendam dengan siapa-siapa. Kalau ia adalah perbuatan individu, maka Hisham maafkan. Mungkin dia tidak sengaja meletakkan barang-barang tersebut di dalam teksi si Hisham.